Biodiversiti Laut Cina Selatan bukan hanya berteraskan kehidupan marinnya semata-mata. Ia juga memberi nafas kepada kepelbagaian struktur muka bumi. Antaranya ialah ekosistem tanah lembap merangkumi hutan paya bakau. 3% atau hampir 700,000 hektar daripada daratan di Malaysia dilitupi hutan bakau. 232,000 hektar atau 1/3 kawasan paya bakau ini terletak di pesisir pantai negeri Sabah. Ia menjadikan negeri di bawah bayu ini kawasan utama di Malaysia untuk ekosistem penting tersebut. Hutan paya bakau ni, dia adalah salah satu ekosistem tanah lembap. Tanah lembap ni dia ada 3 kategori lagi. Pesisiran pantai, and then dia ada inland. Inland tu yang contohnya macam tasik-tasik atas bukit ataupun sungai-sungai tawar, dan juga dia ada man-made wetlands, tanah lembap yang dibuat orang, contohnya macam kolam, empangan ataupun sawah padi. Bakau ni dia adalah salah satu types of wetlands yang berada di pesisiran pantai, dan yang uniknya dia punya pokok-pokok ni dia tidak sama dengan pokok-pokok yang lain. Contohnya daripada kita boleh tengok daripada dia punya sistem akar. Okay, dia punya akar tu dia akar jangkang, dia banyak keluar gitu kan. And then kalau pokok hutan paya bakau ni dia punya pokok-pokok dia boleh tolerate ataupun dia boleh serap lebih banyak kandungan garam daripada pokok-pokok yang biasalah. Itu salah satu uniknya hutan paya bakau. Pemuliharaan ekosistem ini antara langkah awal dalam memastikan sumber lautan sentiasa terjaga. Ia umpama gabungan perisai dan ubat bagi mempertahan dan merawat biodiversiti Laut Cina Selatan. Akar tersebut dia bertindak untuk sebagai kira kita cakap nursery ground lah untuk pembiakan ikan-ikan kecil. So, sebelum ikan tu ke laut, dia akan masuk ke dalam hutan bakau untuk membiak, dan dia akan besar situ, dan baru dia akan masuk ke laut. Lagi satu as natural function. Natural function dia adalah filtration. Dia membantu untuk mengasingkan air laut, dia masuk ke dalam hutan bakau, dan dia akan turun balik pada air laut. Dan bila ada sampah-sampah daripada air laut tu, dia akan masuk, dan sampah-sampah tu eventually akan tersangkut di inilah dekat kawasan akar tu, dan bila dia turun balik, air laut akan jadi bersih lah. And then the other thing, hutan paya bakau ni memang ada kajian bahawa dia dapat membantu untuk mengurangkan global warming. Sebab kalau kita cakap pasal pokok bakau, dia ada ability ataupun kelebihan untuk menyerap karbon sebanyak lebih kali lagi banyak daripada pokok-pokok dipterokarp yang biasalah. So indirectly dia membantu untuk mengurangkan climate change. Sistem lingkungan hidup di hutan paya bakau turut memberikan ruang kepada hidupan marin untuk memulakan kehidupan. Selain itu, bagi penduduk setempat, ia juga menjadi medan tambahan untuk mereka mencari rezeki di atas kepelbagaian flora dan faunanya. Namun seperti juga ruang lingkup lain, eksploitasi hutan paya bakau yang tidak mampan menjadi faktor kemusnahan ekologinya. Ancaman ini bukan sahaja bahana kepada ekosistem ini, tetapi ia juga memberi kesan kepada masyarakat pesisir pantai yang bergantung kepadanya. Mitigasi kepada ancaman ini jatuh ke bahu kerajaan negeri dengan kerjasama badan bukan kerajaan yang mahu memelihara kembali khazanah negeri. Antara mereka yang terlibat dalam usaha konservasi ini ialah Muhammad Nur Azmil Mukhtar dan Marinah Matami. Kedua-duanya merupakan anak tempatan negeri Sabah yang mahu melihat kepelbagaian alam semula jadi tanah leluhur mereka ini terjaga. Oleh sebab itu, hari ini mereka menjalankan pemantauan di hutan simpan bakau Sulaman di daerah Tuaran. Kepelbagaian flora dan fauna di kawasan hutan simpan ini menghadkan aktiviti yang boleh dijalankan. Hanya kegiatan pemeliharaan dan pemuliharaan, pendidikan hutan dan ekolancung yang dibenarkan Jabatan Perhutanan Sabah di bawah lesen Perjanjian Pengurusan Hutan Mapan. Asal ada sudah dikerani. Tidak sudah. Basis tidak mau datang. Dia tidak suka bergaul, dia bilang.
Pemantauan berterusan dilakukan Marinah dan rakan-rakan bagi memastikan tiada pencerobohan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Air kecil juga. Okey. Kami jarang masuklah kalau tidak keperluan. Kami memandang serius setiap masalah pencerobohan di sinilah. Jadi sebenarnya di mana-mana kawasan hutan simpan pun ada juga masalah, ada pembukaan tanah, ada pemotongan kayu untuk di sini potong bakau lah, pengambilan bakau semua macam tu. Tanggung jawab kami di sini adalah melindungi kawasan di bawah jagaan kami. Jadi setiap kes pencerobohan seperti pembukaan tanah ataupun pemotongan, pengambilan hasil begitulah pokok-pokok bakau macam tu, kami kena buat laporan lah. Bagi Marinah dan rakan-rakan, menggalas amanah memelihara hutan simpan bakau di sini satu penghormatan buat mereka. Selain menjalankan aktiviti memantau, hutan simpan ini juga menjadi tapak semayan kepada spesies bakau yang terancam. Semayan yang telah mekar kemudiannya akan ditanam di bahagian yang dirasakan perlu bagi melahirkan kembali ekologi asal kawasan ini. Sangat penting untuk kita menjaga kawasan ini sebab dia adalah first defense untuk tempat ini. Bakau-bakau ini yang sebenarnya melindungi daratan. Sebelum daratan itu hilang, dia kena berdepan dulu dengan bakau. Jadi dia adalah satu kuasa alam yang sangat kuat lah. Pokok yang sangat hebat yang boleh tahan air masin dan cabaran-cabaran dari persekitaran. Kita kena adakan itu rasa penghargaan terhadap alam sekitar ataupun terhadap hutan paya bakau contohnya lah. Sebab daripada rasa appreciation tu, sense of appreciation tu, dia akan eventually dia akan membuatkan seseorang itu, contoh dia akan jaga dia punya hutan paya bakau contohlah, dia tidak mau kasih kotor dan dia akan participate, dia akan ikut dengan program-program kesedaran, dia akan bantu untuk menyebarkan kepentingan tentang dia punya alam sekitar lah. Dan yang kedua mungkin boleh kalau untuk community, so di kita ada juga community yang dependence dengan wetlands, contohnya community pesisir pantai kan, dia depends dengan mangrove. Dan kalau ada NGO yang pakar ataupun yang memang pengalaman luas mengenai wetlands ini, orang boleh involve dengan community itu, melibatkan community dalam proses pemeliharaan alam sekitar tersebutlah. Dewasa ini, kesan pemanasan global dapat dirasai masyarakat dunia lantaran kenaikan suhu bumi sebanyak 0.18 darjah Celsius setahun sejak 4 dekad lalu. Efeknya turut terpalit kepada permukaan lautan sedunia termasuk di Laut Cina Selatan. Pemanasan global juga satu teras yang dikaji Yusri di perairan sekitar pantai timur semenanjung Malaysia. Kajiannya mendapati wujudnya hubungan antara suhu persekitaran dan keadaan terumbu karang. Dia akan menjejaskan terumbu karang bila suhu lautan meningkat. Suhu tu tinggi, karang tu dia akan mengeluarkan simbion ataupun alge yang duduk dalam karang tu. Kalau panas dia tak boleh duduk, so dia akan keluar. So dia akan bila dia keluarkan simbion, kita panggil zooxanthellae lah. Zooxanthellae sejenis alge diatom yang berfotosintesis. So bila zooxanthellae tu keluar, karang ni dia mendapat nutrien ataupun makanan, tenaga daripada zooxanthellae. Bila zooxanthellae tu keluar, karang ni dia akan jadi macam kebulu lah. Kalau lama-lama suhu tu panas, dia akan mati. So kalau macam tahun 96-97, kita nampak coral bleaching yang teruk dekat Great Barrier Reef. Biarpun coral bleaching atau pemutihan karang ini dapat dibalikkan dengan penanaman tukun, ada cabaran lebih ketir menanti usaha pemeliharaan terumbu di Laut Cina Selatan. Aktiviti manusia, menurut Yusri, adalah permasalahan paling meruncing.
Dekat kawasan pantai timur ni, kebanyakan pulau yang cantik telah digezet sebagai taman laut. Kerajaan memperuntukkan kewangan untuk menjaga taman laut tu. It's not just kita gezet taman laut, kita tak jaga. Kita gezet and then kita ada bahagian taman laut yang jaga. Ada enforcement, ada penguatkuasaan. So kita tak boleh tangkap, kita tak boleh ambil apa semua. And then kalau kita nak buat pembangunan, kita kena ada kesan kajian alam sekitar. So yang tu banyak membantu. Kalau kita tengok dekat tempat-tempat lain di Asia ataupun di luar, banyak yang telah terganggu lah, telah terjejas sebab pembangunan, mungkin sebab juga kesan cuaca kan, climate change, pemutihan karang. Tapi dekat kawasan kita, dekat Malaysia, including termasuk Sabah dan Sarawak, kita masih lagi penurunan dia tak drastik. Penurunan letupan karang dia tak drastik. Kita still okey. Berdasarkan kajian terbaru, menjadi satu bright spot untuk coral. Maknanya kalau kawasan lain rosak, kita mungkin boleh maintain lagi kawasan kita. Tapi kalau kita tak jaga, mungkin akan makin teruk lah. Dengan hampir 500,000 kilometer persegi terumbu karang yang menjadi habitat ribuan spesies hidupan marin di Laut Cina Selatan, tiada ruang berkompromi dalam hal menjaga biodiversiti. Jika lalai, sekuriti makanan negara sekitar termasuk Malaysia bakal terjejas. Lokasinya yang strategik di Asia Tenggara dan juga berhampiran dengan kawasan segitiga terumbu karang, iaitu kawasan Coral Triangle. So, Coral Triangle ni adalah kawasan marin yang mempunyai biodiversity marin yang tertinggi di dunia. So, Laut Cina Selatan mempunyai ekosistem marin yang penting seperti hutan bakau, terumbu karang, padang rumput laut, pantai berpasir dan berbatu, serta dataran pantai berlumpur atau mud flats yang menjadi habitat kepada biodiversity marine. So, sebagai contoh, Laut Cina Selatan mempunyai lebih dari 3,000 spesies ikan dan lebih 500 spesies batu karang.